Yang Berhormat Menteri, saya menyambut baik usaha dan inisiatif yang telah diambil oleh pihak MAFI khususnya dalam menangani isu ini, apatah lagi memberi bantuan kepada LPP dan PPK, iaitu Pertubuhan Peladang Kawasan, Daerah, Malah Negeri. Semua dapat peruntukan. Saya ucapkan syabas dan terima kasih. Saya cuma ingin menyatakan bahawa apa usaha yang dibuat oleh MAFI dan KPN DHEP kerana menubuhkan satu jawatan kuasa kecil untuk menangani isu harga baja ini. Kalau kita tengok pada hari ini, memandangkan perubahan angin monsun timur laut dari segi taburan air hujannya yang mendadak menjejaskan seluruh petani-petani dalam negara. Jadi saya harap dengan apa yang dilakukan, kenaikan harga baja dan racun pada hari ini sangat membebankan petani dan peladang pesawah. Kenaikan yang berterusan ini boleh menjejaskan kualiti pengeluaran kerana kesukaran para petani peladang membeli baja dan racun seperti biasa. Tan Sri Yang di-Pertua, saya minta sedikit je masa sebab ini saya buat kajian. 2 minggu saya buat kajian khas berkaitan dengan ini. Hari ini kalau kita tengok harga baja, kalau dulu harga baja pada tahun ini, harga baja jenama Typhoon tahun 2021 bulan Februari harga RM180 untuk 20 liter tong. Hari ini dah mencecah RM550 satu tong. Bermakna naik 57%. Di antara baja yang naik pada hari ini, kalau kita tengok dulu RM130, hari ini RM190 yang disebutkan oleh Berhormat Menteri tadi. Jadi soalan saya pada hari ini, memandangkan hari ini bukan manusia je kena COVID, Tan Sri Yang di-Pertua. This is a fact. Dengan jujur, di Baling, pokok getah pun hari ini kena COVID. Habis daun-daun bertaburan jatuh. Ini bukan melawak. Betul Tan Sri, apatah lagi dengan hujan yang bertaburan di luar jangkaan pada hari ini kerana perubahan iklim tadi. Jadi soalan saya percaya apa yang dilakukan oleh kementerian. Jadi saya nak tahu bagaimana, apakah tindakan seperti yang Berhormat Menteri sebut tadilah, mengimport komponen-komponen untuk baja sintetik dan racun. Jadi apakah kaedah-kaedah alternatif dalam mengurangkan dan mungkin untuk jangka masa yang panjang bagi menghapuskan penggunaan baja dan racun sintetik tanpa menjejaskan produktiviti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, malah hasil pengeluaran dapat ditingkatkan. Saya amat yakin dan percaya apa yang Berhormat Menteri sebutkan tadi dalam usaha-usaha inisiatif yang amat berhormat Perdana Menteri daripada BERA, yang juga bekas Menteri Pertanian yang cukup mempunyai pengalaman yang luas, dan dengan Menteri MAFI sekarang ni yang begitu prihatin. Saya harap kita dapat menyelesaikan masalah yang menimpa seluruh peladang, pesawah, penternak, malah pesawah, peternak, pekebun kecil di dalam negara Malaysia ini. Di samping itu saya harap dalam masa yang terdekat ini kita dapat selesaikan demi kelangsungan keluarga Malaysia, kestabilan demi kemakmuran Malaysia negara. Saya dapat harap jawapan yang betul dan bagaimana in short term kita boleh dapat bantu seluruh petani yang ada hampir 973,281 orang. 60% adalah mereka yang nak subsidi ini. Terima kasih yang terjejas. Thank you Tan Sri Yang di-Pertua. Allah akan selamatkanmu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Memang benar yang Tuan yang Tan Sri Yang di-Pertua. Harga racun serangga umpamanya dulu RM66, sekarang dijual pada harga RM197.50. Kenaikan 199%. Racun kulat naik 20,7%. Racun siput naik hampir 20%. Begitu juga baja sebetian. Yara Blue umpamanya naik 19,4%, Agro Bridge naik 19,1%, NPK Blue naik 14,5%. Memang benar kenaikan yang ketara dan real yang berlaku disebabkan oleh harga pasaran dunia yang di luar kawalan MAFI, Tuan Tan Sri Yang di-Pertua. Dan ini memberi kesan secara langsung kepada kos pengeluaran yang ditanggung oleh para petani di negara kita. Kalau melihat tentang isu kenaikan harga ni Tan Sri Yang di-Pertua, kita harus melihat kepentingan konsumer yang membeli sayur dan produk makanan
kita juga harus melihat kepentingan para petani di luar sana yang sebagian besar daripadanya adalah petani berskala kecil. Sebab tu soalan apa alternatif langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan, memang benar kita menggalakkan pengurangan kebergantungan kepada baja kimia, kita menggalakkan petani untuk beralih menggunakan pertanian organik umpamanya. Sebab tu di kementerian ini kita mengolah pelbagai pendekatan, membuat extension servis pengembangan untuk mengalihkan bergantungan pertanian melalui baja kimia kepada baja organik. Antara langkah dan inisiatif umpamanya mengaplikasikan teknologi efektif mikroorganism TEM, menggalakkan penggunaan semula bahan sisa pertanian seperti perebutan jerami padi dan juga bahan baja organik, memperkenalkan penggunaan sisa pertanian iaitu jerami padi sebagai media tanaman, memperkenalkan penggunaan cacing sebagai ejen pengkomposan sisa pertanian, pengamalan pengurusan perosak bersepadu IPM, iaitu kombinasi kaedah pengurusan tanaman secara kultura, kawalan fizikal dan kawalan biologi. Namun demikian Tan Sri Yang Dihormat, langkah-langkah ini merupakan satu langkah jangka masa panjang. Kita masih tidak lari daripada bergantung dengan baja kimia, cara pertanian convention yang sedang diamalkan oleh petani di negara kita. Terima kasih.